Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So untuk subjek ini kami diberi pilihan untuk membuat satu kajian berkenaan dengan isu tingkah laku tidak beretika untuk syarikat JNT Express. So terdiri daripada ahli-ahli grup saya, iaitu saya sendiri Ahmad Mushid, diikuti Mazumi, Hatimi, Amira, Azwa dan juga Afiqah. So saya akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan. So JNT ini ditubuhkan di Indonesia pada tahun sekitar 2015 dan dikenali sebagai PT Global Jet Express lah. Pada tahun 2017 telah masuk ke pasaran Malaysia. Namun pada tahun 2017 pendapatan JNT agak baik dengan kadaran 543 juta untuk pada tahun 2017 lah. So disebabkan perkhidmatan JNT ini berkembang dengan pesat di atas permintaan yang tinggi lah untuk pengguna. Dia telah berkembang ke beberapa buah negara, iaitu Kemboja, Thailand, Singapura dan yang Vietnam, dan juga yang terkini adalah pada tahun 2020 telah masuk ke pasaran China. Namun pada tahun 2020 disebabkan isu pandemik, syarikat JNT ini merupakan satu perkhidmatan yang baik dan pandemik COVID ini telah memberi ruang perniagaan yang lebih baiklah kepada JNT kerana mereka telah mendapat permintaan yang tinggi atas sebab orang kata permintaan daripada pengguna yang tinggi untuk membeli barangan secara online. So daripada sini syarikat JNT telah berjaya menambahkan lagi dia punya perkhidmatan, extend sebanyak 50% daripada sebelumnya. So JNT juga telah diberi tanggungjawab contohnya di Indonesia untuk membuat penghantaran bagi hospital-hospital dan juga pusat-pusat perubatan untuk supply ataupun untuk membawa barangan-barangan kepada pusat-pusat yang berkenaan. Okey. Untuk syarikat JNT ini ditubuhkan oleh Jet Li dan Tony Chen yang merupakan bekas ketua pegawai eksekutif Oppo. So daripada panggilan JNT itu adalah combination di antara nama mereka, iaitu Jet dan Tony, JNT. So daripada situlah mereka meletakkan nama JNT untuk pasaran perkhidmatan. So kalau kita melihat perkhidmatan yang disediakan oleh pihak JNT ialah penghantaran secara pintu rumah ke pintu, tinggalkan barang, penerimaan dan ambil sendiri. So daripada sini kita faham yang mana syarikat JNT telah memudahkan pengguna, tak kiralah semasa zaman COVID ataupun sebelum COVID, yang mana memberi ruang ataupun perkhidmatan yang baik sekiranya kita menggunakan perkhidmatan ini. Oleh sebab demikianlah JNT ini menjadi yang kata salah satu tempat di hati pengguna untuk kita membuat ataupun membeli barangan secara online. Ini adalah antara sebab yang menjadi pilihan ramai. So untuk berkenaan isu kajian, saya akan serahkan kepada rakan saya, iaitu Nur Amira. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada rakan saya Cik Mushid atas penerangan berkenaan mengenai syarikat JNT Express. Okay, sekarang saya akan menerangkan berkenaan isu kajian yang kami dapati daripada dalam syarikat JNT Express. Okey, pada tahun 2022 terdapat kajian mengenai kualiti perkhidmatan dengan harga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan kurier. Okey, kajian telah dibuatlah pada 2022. Okey, seterusnya kita tengok isu kajian yang pertama, iaitu pengagihan dan penghantaran barang secara ganas. Okey, pada tahun 2021 terdapat satu video telah tular yang berdurasi selama 15 minit berkenaan pengagihan dan penghantaran barang secara ganas. Okey, isu ini telah menimbulkan kebimbangan terhadap pelanggan-pelanggan yang telah setia bersama syarikat JNT Express untuk menggunakan perkhidmatan kurier ini. Okey, apabila kita mendapati video berkenaan pengagihan barang secara ganas ini,
pelanggan akan mula was-was dan kurang yakin terhadap perkhidmatan yang telah diberikan. Okey, next kita tengok pekerja sengaja melambatkan penghantaran pada pelanggan. Okey, Shopee, pihak Shopee telah memberi peringatan kepada perkhidmatan kurier syarikat JNT Express berkenaan kelewatan penghantaran kepada pelanggan. Pihak Shopee juga telah memberi alternatif kepada pelanggan Shopee untuk menggunakan perkhidmatan kurier yang lain. Ini menunjukkan perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat JNT Express telah berada di tahap yang tidak memuaskan. Isu ini sangat memberi kesan yang tidak baik terhadap syarikat JNT Express. Okey, yang ketiga iaitu pekerja menghantar barang pelanggan ke alamat yang tidak betul. Okey, untuk isu yang ketiga ini, perkara ini turut terjadi kepada diri saya sendiri. Okey, saya tinggal di kawasan perumahan yang bertingkat-tingkat. Okey, apabila kita menjadi pelanggan Shopee, kita akan menerima notifikasi daripada aplikasi Shopee bahawa barang telah diterima. Tapi apabila kita semak ataupun kita lihat di hadapan rumah, barang tu tak sampai. Okey, lepas tu bila kita tengok gambar yang diterima oleh notifikasi aplikasi tersebut, gambar tu bukan di hadapan rumah kita. Bila kita semak balik, barang tu telah dihantar ke alamat yang salah. Dan juga ada juga seorang pengguna syarikat JNT Express juga telah menceritakan pengalaman beliau tentang inilah. Okey, next isu-isu kajian berkenaan syarikat JNT Express ni saya serahkan kepada rakan saya Puan Hartini untuk menjelaskan dengan lebih lanjut lagi. Okey, terima kasih Mira. Untuk isu yang keempat adalah pekerja mengadakan mogok secara beramai-ramai. Isu ini terjadi kerana ada perasaan tidak puas hati tentang pengagihan bonus tahunan dan pekerja-pekerja JNT. Oleh sebab dia melibatkan memberi kesan kepada penghantaran barangan kepada pelanggan. Kebanyakan pekerja mogok dan tak mahu bekerja dan tak mahu melaksanakan tugasan ulang. Dan isu yang kelima adalah barang pelanggan mengalami kerosakan dan hilang. Yang isu nombor 5 ni ada relate juga kepada isu yang nombor 1 tadi, pengagihan barangan secara ganas. Ada beberapa pelanggan mengadu mendapat barangan dalam keadaan yang rosak, sedangkan dalam packaging tu telah dilabelkan barang mudah rosak, mudah pecah, tapi bila dapat di tangan pelanggan tu, barang tersebut telah rosak dan tak boleh digunakan. Yang ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap perkhidmatan yang telah disediakan oleh JNT tersebut. Okey. Mungkin sebagai pekerja syarikat JNT Express, etika ni, dilema etika ni tak sepatutnya dipraktikkan dan ada dalam pekerja. Kerana perkhidmatan kurier ini kini sedang dilihat oleh pelanggan-pelanggan dan mereka lebih mempunyai pemilihan perkhidmatan kurier yang lain. Sebab semenjak tempoh pergerakan kawalan time COVID, perkhidmatan kurier telah tumbuh sebagaikan cendawan, dan mereka perlu memastikan etika dalam perkhidmatan kurier ini sentiasa dalam keadaan baik untuk memastikan syarikat sentiasa dalam memenuhi permintaan pelanggan dan memberi keyakinan kepada pelanggan untuk gunakan perkhidmatan kurier ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Nurul Hazwa binti Roslan yang akan membincangkan berkenaan dengan cadangan penyelesaian berkenaan dengan isu pekerja di JNT Express. Okay, masalah pekerja di JNT Express ni sering kita dengar dan juga menjadi tular di media sosial dan sering diperkatakan dalam masyarakat. Okay, sebagai majikan
perkara ini perlu diambil serius dan juga ditangani bagi memberi ataupun mewujudkan ruang kerja yang positif dan juga melahirkan pekerja yang lebih berhemah, kerana kebanyakannya isu yang ditimbulkan oleh pekerja kebanyakannya berkaitan dengan majikan. Jadi protes yang berlaku memberi impak kepada pengguna dan juga kerjaya mereka sendiri. Okey, terdapat beberapa isu yang perlu dibincangkan dan penyelesaian yang perlu dibuat bagi menangani isu ini. Yang pertama sekali berkenaan dengan isu pekerja mengunggah barang ataupun membuat penghantaran barang yang secara ganas ataupun tidak sistematik. Sebagai majikan, mereka harus menyediakan jadual yang fleksibel ataupun kompetitif kepada pekerja mereka untuk memberi ruang kepada pekerja mereka untuk merancang perjalanan untuk penghantaran barang yang lebih sistematik dan juga lebih berhemah. Kerana dengan adanya jadual yang pekerja yang fleksibel ni, mudah untuk pekerja ni dia mengatur ataupun untuk memberi kemudahan baginya bagi mengatur barang-barang yang mudah untuk dihantar dan juga merancang perjalanan jarak untuk mereka menghantar barang. Jadi jadual yang fleksibel ni penting bagi seseorang pekerja JNT ni untuk mereka set masa mereka dengan lebih konsisten. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan pekerja yang sengaja melambatkan penghantaran barang kepada pelanggan. Isu ini lebih kepada melibatkan operasi waktu kerja mereka yang tidak diselaraskan dengan corak yang lebih mudah, di mana pekerja ni jika jadual mereka jadual operasi mereka tidak bersesuaian dan jauh, ini memberi kesukaran bagi mereka untuk menghantar barang kepada pelanggan. Kerana ini mengambil kira jarak perjalanan mereka dan pekerja perlu menghabiskan masa yang panjang untuk menghantar barang. Jadi ini memberi kesan kepada pelanggan di mana waktu yang ditetapkan itu sesetengahnya tidak menepati. Jadi sebagai majikan, waktu operasi pekerja juga perlu diambil kira bagi kelancaran penghantaran barang kepada pelanggan mengikut masa yang bersesuaian dan juga memberi ruang yang lebih efisien kepada pelanggan dan kebaikan kepada dua-dua belah pihak, pekerja dan juga pelanggan. Jadi sebagai majikan, dia perlu menitik beratkan dari segi jadual operasi dan juga masa yang fleksibel sebagai seorang yang lebih peka kepada masa yang sistematik untuk kelancaran proses penghantaran barang bagi pekerja JNT, di mana sesetengah barang yang perlu disampaikan kadang-kadang melibatkan jumlah yang banyak dan juga jarak yang jauh. Jadi aspek ini penting untuk keharmonian kedua-dua belah pihak. Saya sambung kepada sahabat saya. Terima kasih. Nama saya Nur Afiqah binti Azmi. Saya akan menyambung perbincangan tentang cadangan penyelesaian isu-isu kajian di syarikat penghantaran JNT. Seterusnya, isu kajian seterusnya ialah pekerja menghantar barang pelanggan di alamat yang tidak betul. Bagi isu ini, majikan perlu menyediakan satu sistem komunikasi yang lebih efisien terhadap pekerja dan juga pelanggan supaya komunikasi yang terjalin itu akan lebih efisien. Majikan mungkin boleh mengadakan satu sistem ataupun satu aplikasi yang lebih canggih supaya pekerja dan juga pelanggan ini mudah untuk berkomunikasi dan pelanggan juga mudah untuk menjejaki di mana barangan mereka berada.
Seterusnya ialah isu pekerja mengadakan mogok beramai-ramai. Untuk isu ini, majikan boleh memberikan ganjaran isentrik dan juga eksentrik kepada para pekerja mereka. Dengan ganjaran-ganjaran yang diberikan dan ditawarkan ini, para pekerja akan lebih cenderung dan juga bermotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Kerana mereka tahu di akhirnya mereka akan mendapat imbuhan dan juga imbalan di atas setiap perkhidmatan dan titik peluh mereka. Untuk isu yang terakhir ialah barang pelanggan yang mengalami kerosakan dan juga hilang. Bagi isu ini, majikan boleh menyediakan latihan kepada pekerja mereka supaya mereka lebih berpengetahuan, lebih cekap, lebih efisien dan juga berkemahiran dalam mengendalikan barang-barangan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu adalah keutamaan bagi setiap syarikat, termasuklah syarikat penghantaran kurier JNT. Jadinya, majikan perlu menyumbang juga dalam usaha untuk mencapai matlamat ini. Majikan boleh memberikan inisiatif-inisiatif yang seperti yang dicadangkan, seperti latihan, pembangunan, pengurusan prestasi, pengurusan bakat, ganjaran dan juga pengiktirafan serta lain-lain. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Terima kasih kepada rakan saya yang telah membentangkan tentang cadangan dan penyelesaian. Sebenarnya saya Mazumi akan meneruskan tentang kesimpulan hasil daripada kajian ini. Kesimpulan adalah perkara moral yang pertama yang kita harus titik beratkan adalah amanah. Bermaksud apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun tekanan yang kita hadapi, soal amanah tu harus diutamakan. Contohnya dalam isu ini berlaku majikan telah melakukan pengurangan gaji. Jadi ia mendatangkan kemarahan kepada pekerja dan bergantung kepada pekerja itu bagaimana ekspresi mereka untuk menunjukkan kemarahan, untuk memprotes. Jika kita lihat pada kajian ini, mereka melakukan mogok dan mereka melambatkan penghantaran. So ini adalah isu-isu amanah pekerja itu yang secara tak langsungnya dan secara langsung memberi kesan kepada pengguna lah. So selain daripada itu, syarikat JNT juga menghadapi masalah untuk menguruskan pekerja kerana pengurangan pekerja akibat daripada banyak pembelian secara atas talian dan pekerja pula terpaksa bekerja lebih masa akibat daripada pekerja inilah. So moral daripada kajian ini, walau apapun tentangan dan tekanan yang pekerja hadapi, kita haruslah menunjukkan ekspresi yang baik agar ia menjaga kepentingan pengguna serta memberi keadilan kepada semua pihak. Dengan itu saya mengakhiri